Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Nina. Saya akan share sikit berkenaan dengan cara untuk cikgu buat Google Form untuk buat borang kehadiran, tapi dengan hanya menggunakan satu Google Form saja untuk semua kelas yang cikgu ajar. Okay, jom kita mulakan. Baik. Perkara pertama yang cikgu perlu ada ialah cikgu perlu buka pada cikgu punya Google Drive. Okey, preferably cikgu pakai Google Drive ada 5 lah. Okey, sebab kita ada storage yang unlimited storage. Sekarang kita dah tak ada unlimited storage, kita ada 100 terabyte. Okey, itu pun kira cukup banyak dah tu. Okey, jadi cikgu pergi kepada new plus new dan cikgu pergi kepada Google Forms. Cikgu klik pada Google Forms. Dia akan dibawa masuk ke Google Form. Dekat untitled form ni, cikgu boleh tukar tajuk dia borang kehadiran. Cikgu tulis borang kehadiran kelas cikgu ataupun borang kehadiran kelas borang kehadiran saja pun boleh. Jadi dia akan automatically tukar kat sini. Form description tak perlu. Okay, first thing first, sebelum kita mula, kita kena pergi kepada settings kat sini. Okay, settings dekat general. Collect emails ni tak perlu. Require sign in. Katalah kalau cikgu nak letak cikgu punya Google Form ni dekat dalam GC saja. Jadi cikgu boleh restrict to Ministry of Education Malaysia. Tapi kalau cikgu nak share dekat dalam WhatsApp ataupun dekat dalam Telegram, jadi cikgu antik yang ni supaya apa-apa saja akaun yang murid guna, Gmail ataupun MOE, murid boleh akses form ni. Okay, untuk limit to one response, cikgu tak boleh klik yang ni. Kalau cikgu klik yang ni, dia kata responder will be required to sign into Google. Tapi dalam masa yang sama, murid tak boleh nak jawab form tu berkali-kali. Okay, sebab kita akan guna form ni continuously untuk next lesson. Jadi tak perlu klik yang itu. Yang bawah ni pun tak perlu. Presentation. Okay, show link to submit another response. Tak perlu antik yang tu. Okay, sebab supaya murid boleh hanya jawab sekali saja. Okay, isi kehadiran tu sekali saja setiap kali dia klik link tu. Okay, confirmation message cikgu boleh letak terima kasih kerana mengisi borang kehadiran ini. Kalau cikgu tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, bahagian quizzes ni tak perlu make this as a quiz. Yang selebihnya tu tak ada masalah dan klik tekan save. Okey, baik. Soalan yang pertama, selalunya soalan yang pertama kita akan terus letak pada nama murid. Tapi yang kali ni saya nak cikgu mulakan dengan kelas dulu. Contoh kalau cikgu ada ajar subjek sains. Macam saya ajar subjek sains untuk 4 kelas. Jadi saya tak perlu buat GF sampai 4 GF, 4 Google Form. Saya hanya perlu buat satu Google Form saja, tapi saya letakkan semua kelas dekat dalam tu. Jadi option pertama, cikgu letak kelas cikgu. Contoh macam saya, 4 alfa, 4 helium, 5 krypton dan juga 6 krypton. Okay, baik. Selepas itu, okay, cikgu boleh gunakan kat sini jenis soalan yang cikgu boleh pakai ialah multiple choice ataupun drop down. Kalau macam saya lebih selesa guna drop down supaya form tu pendek saja, dia tak perlu nak scroll sampai bawah. Okey, soalan ini adalah soalan yang required oleh murid untuk menjawab. Okey, selepas soalan yang ini, cikgu perlu adakan satu section. Dekat tepi ni ada macam-macam benda yang cikgu boleh tambah dekat cikgu punya Google Form. Jadi bawah sekali ni ada lambang macam ni, cikgu add section. Jadi section yang kedua adalah untitled section ni, cikgu perlu letakkan kelas yang pertama cikgu. Okey, contoh macam saya kelas 4 alfa. Okey, jadi saya tulis kat sini 4 alfa. Okey. Dalam section yang kedua ni 4 alfa, kita tambahkan question. Question dia ialah nama murid. Okey, nama murid. Kita tak nak murid type lagi dia punya nama. Kita terus nak murid select nama dia. Macam mana kita nak buat macam ni? Cikgu pergi kepada senarai nama yang cikgu ada. Okay, cikgu sediakan siap-siap senarai nama. Macam saya ambil senarai nama 4 alfa ni. Kita select daripada atas sampai bawah, murid yang pertama sehingga murid yang terakhir. Dan kita pergi pada option 1 ni. Okay, cikgu kena birukan. Cikgu kena birukan dia. Dan cikgu Ctrl V sahaja. Paste.
Okey, selepas cikgu paste, dia akan keluar semua ni 37 nama murid. Cikgu klik pada required dan cikgu naik atas semula. Dekat section yang pertama tadi, dekat bahagian kelas 4 alpha ni, kita nak supaya murid yang klik 4 alpha ni dia terus pergi dekat senarai nama dia. Macam mana kita nak buat macam tu? Cikgu pergi pada titik 3 kat sini. Okay, cikgu pergi kat go to section based on answer. Dia akan keluar kat tepi ni macam ni. Jadi untuk part alpha, bila murid tekan je 4 alpha, dia akan continue to section yang kedua, part alpha. Section yang ada nama dia. Murid pilih nama dia sendiri dekat dalam ni. Okay, kita tak perlu lagi suruh murid type nama sebab kadang-kadang hari ni dia type nama macam ni, minggu depan dia type nama macam lain. Jadi kita susah nak cari dekat dalam kita punya Excel sheet untuk respons nanti. Okey, selepas selesai yang section yang kedua ni, kita sambung pula section yang ketiga. Section yang ketiga, macam mana kita nak tambah? Cikgu klik pada soalan. Ini pastikan ada biru kat sini. Bila ada biru kat sini, dia akan duduk kat sini. Kalau cikgu terklik biru kat sini, dia akan duduk dekat section yang pertama. Katalah cikgu tak sedar, cikgu dah scroll bawah. Tapi cikgu nak tambah. Cikgu nak tambah section. Tapi section tak keluar dekat bawah ni. Jadi kat mana section tu? Sebenarnya section tu berada di atas. Dekat sini. Dia terjadi section yang kedua. Padahal sedangkan kita nak jadikan dia section ketiga. Jadi ini tips dia. Cikgu klik pada button 3 tu tadi. Cikgu klik pada move section. Okay, dia akan keluar macam ni. Reorder sections. Verify the section navigation logic after reordering. Jadi kita reorder dia balik. Part alpha ni kita naikkan ke atas. Section yang ketiga kita turunkan ke bawah. Dan kita klik save. Jadi section yang ketiga tadi keluar dekat bawah section yang kedua. Jadi untitled section yang ketiga ni kita namakan dia sebagai kelas yang kedua, iaitu 4 helium. Okay, kita tambahkan question dia. Question dia nama murid. Okey. Ubah short answer jadi drop down ataupun multiple choices. Cikgu tak boleh pilih check boxes sebab check boxes boleh pilih jawapan lebih daripada satu. Kita tak nak dia tiba-tiba ada 2-3 nama. Kita nak dia ada satu nama dia sahaja. Jadi cikgu boleh pilih drop down ataupun multiple choice. Multiple choice dia tak akan menyorok. Hanya dia akan scroll macam kita buat GFP, DPR, MP. Kita nak cari nama sekolah, kita kena scroll sampai bawah. Okay, kalau drop down ni dia akan menyorok. Kita hanya pilih saja macam kita isi borang GF PDPR sekolah. Okey, jadi dekat option 1 ni kita ambil kita punya senarai nama murid 4 helium tadi. Okey. Okay, kita select daripada atas sampai bawah. Tak perlu nak select satu-satu. Cikgu boleh terus select semua. Cikgu pergi pada GF. Option 1 tu mesti sudah di-select dan dibirukan. Dan klik paste. Okay, jadi murid daripada nombor 1 sampai 33 dah ada. Klik required. Cikgu patah balik naik atas dekat section 1, kelas 4 helium. Okey, dekat bawah ni kena tulis continue to section 3, 4 helium. Okey, cikgu sambung lagi buat untuk kelas-kelas yang seterusnya. Kalau cikgu ada 5 kelas, cikgu buat lain sekali. Awal-awal ni kita memang macam penat sikit. Kita akan kena buat banyak kali. Tapi tak ada masalah cikgu. Kita boleh cuba. Kita boleh buat sekali saja untuk kemudahan dan kesenangan kita untuk masa-masa akan datang. Baik, kita tambah section yang keempat untuk kelas yang ketiga, iaitu 5 Krypton. Okay, lepas tambah section, tambah question, nama murid. Okay, macam biasa, tukar short answer kepada drop down. Lepas tu pergi cari nama murid 5 Krypton. 5 Krypton. Okay, kita copy daripada atas sampai bawah nama dia. Dan macam biasa, klik pada option 1 dan Ctrl V ataupun paste. Okay, seterusnya mesti letak required dan patah balik dekat atas. Okay, sebelah 5 Krypton, continue to next section, go to section 4 5 Krypton. Okay, turun bawah balik buat untuk kelas yang seterusnya. Okay, kelas yang seterusnya kita add section. Okay, antara section kat sini 6 Krypton. Lepas tu kita add question now. Copy and paste je cikgu. Okay, sekejap saja. Okay.
copy nama kelas murid 6 Krypton. Okay. Ctrl V and then required. Ini atas balik. Belah 6 Krypton continue to 6 Krypton. Okay. Right. Dan selesai nama, senaraikan semua nama untuk kelas-kelas yang cikgu ada. Dan akhir sekali, lepas murid pilih nama, murid perlu submit. Betul, murid perlu submit form. Tapi nak submit form, murid kena bagi tahu dulu sama ada murid tu hadir ataupun tidak. Jadi kita tambah lagi section yang terakhir, section 6 of 6. Kita tambah add question. Okay, kehadiran. Murid tu hadir ataupun tidak. Okay, boleh klik multiple choice, hadir dan juga tidak hadir. Okay, tidak hadir. Cikgu boleh tambah lagi satu soalan. Okay, klik required. Tambah lagi satu soalan. Alasan jika tidak hadir. Okay, untuk soalan ni, murid kena jawablah long answer text. Okay, kat sini tak perlu letak required. Sebab nanti murid yang hadir nak letak alasan apa, tak perlu letak alasan. Murid yang tidak hadir saja perlu letak alasan. Okay, tak perlu klik required kat sini. Right. Okay, so form cikgu dah jadi. Okay, ada 6 section tag. Lepas habis semua ni, belum selesai lagi. Okay, dekat bawah ni, dekat after section 1 ni, continue to next section ni, yang ni tak ada masalah. Pergi pada section yang kedua. Section yang kedua ni, kena tukar. Continue to section yang terakhir. Kena continue pada section yang terakhir. Yang ni pun sama. Okay, continue pada section yang terakhir. Section untuk dia kehadiran dia tadi kan, hadir ataupun tidak. Okey, lepas tu baru murid akan submit form. Okey, kalau cikgu nak test, okey, cikgu klik pada mata yang ada preview ni, cikgu test cikgu punya borang kehadiran kelas cikgu Nina, kelas contohnya 4 alpha, next. Okey, ni 4 alpha, ni nama-nama dia. Okey, kita pilih satu. Lepas tu kita klik next. Bila klik next, dia tak masuk dah lah yang dekat kelas 4 helium, 5 krypton, 6 krypton tu. Dia terus masuk dekat section yang terakhir ni, iaitu hadir ataupun tidak. Jadi hadir dan alasan jika tidak hadir ni tak perlu jawab. Dan murid akan klik submit. Mesej yang cikgu letak awal-awal tadi, terima kasih kerana mengisi borang kehadiran ini. Katalah cikgu macam tak suka dengan dia punya heading untuk section yang last tu tadi. Cikgu boleh tukar yang ni. Okay, untitled section ni cikgu boleh kosongkan pun tak apa. Ataupun section title ni optional, cikgu boleh buang dia, kosongkan saja. Okay, alright. Jadi bila cikgu klik preview tu tadi, contoh saya buat, okay, untuk kelas lain pula. Okay, tekan hadir, lepas tu okay, kat atas ni kosong tak ada apa-apa. Dia tak adalah tulis untitled section tu. Klik submit. Okey, baik. Jadi macam mana cikgu nak tengok respons anak murid cikgu? Kat sini ada responses. Ada 2 orang dah klik respons tadi. Okey, kelas 4 alpha dengan kelas 4 helium ada seorang murid. Okey, yang bawah ni belum. Tapi macam mana kita nak betul-betul tengok anak murid kita punya kehadiran? Kita klik pada create spreadsheet ni, create a new spreadsheet dan klik create. Okey, dia akan keluar Excel sheet. Okey, spreadsheet Excel ni, dia akan keluar macam ni. Kelas, nama murid. Murid 4 alpha dia akan duduk dekat kolom C sahaja. Murid 4 helium dia akan duduk dekat kolom D sahaja. Jadi macam mana nak determine banyak ni? Yang penting kehadiran ni hadir atau tidak hadir saja yang akan keluar dekat satu row ni. Jadi cikgu gunakan apa yang ada dalam Excel. Katalah besok dah banyak-banyak keluar macam ni, bercampur-campur. Macam saya, kelas sains saya jalan serentak. 4 alpha dengan 4 helium ni akan jalan serentak. Jadi mesti akan ada nama 4 alpha, 4 helium, 4 alpha, 4 helium berterabur kat sini. Jadi macam mana cikgu nak kenal pasti kelas nama 4 alpha saja? Macam mana cikgu nak kenal pasti kelas nama 4 helium saja? Jadi cikgu pergi pada satu ni, cikgu klik dekat luar satu ni.
cikgu klik dekat 3 titik bertindih dekat atas ni, cikgu gunakan create a filter. Guna yang lambang cawan ni, create a filter. Okay, dia akan keluar hijau-hijau ni, macam ni kat atas, dekat tepi-tepi setiap kolom tu. Jadi katalah cikgu nak kelas, cikgu nak kaji ataupun analisis data kehadiran untuk murid 4 alpha saja. Jadi cikgu select lah 4 alpha saja. Okey, select 4 alpha, klik OK. Dia akan keluar 4 alpha saja. Yang selebih-selebihnya dia tak akan keluar. Jadi cikgu boleh tengok dekat kolom C dengan kolom G, siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir. Okey, kalau cikgu rasa macam cikgu nak copy dulu kan, cikgu buang yang ni dulu. Jangan buang, cikgu hide saja. Jadi cikgu nampak. Okay, yang ni boleh cikgu boleh hide. Okay, hide columns. Okay, cikgu nampak lah dia. Nampak je lah 4 alpha saja. Okay, jadi kalau cikgu nak 4 helium tadi, cikgu antik 4 alpha, ambil 4 helium. Jadi 4 helium sajalah yang akan keluar. Jadi cikgu boleh nampak kat sini siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Gunakan filter ni. Okay, gunakan apa yang ada dalam spreadsheet ni untuk membantu kita analisis data kehadiran anak murid kita. Okay, kalau cikgu ada ramai-ramai, okay, contoh saya macam isi lagi sekali kan. Saya isi untuk Pak Alfa tadi. Saya pilih seorang lagi. Okay, hadir, submit. Okay, jadi dia akan keluar dekat sini. Nama Damia Alfiah ni kan, Pak Alfa. Okay, Alia Humaira dengan Damia Alfiah. Jadi cikgu filter nak 4 alpha sahaja, dia akan tunjuk macam ni. Jadi cikgu nak tahu berapa bilangan murid, cikgu akan klik lah, cikgu akan klik sampai hujung, sampai nama tu. Jadi count kat bawah ni dah bagi tahu berapa orang murid, berapa orang murid. Okey, ataupun kalau cikgu nak tahu berapa yang hadir ni, cikgu klik je kat bawah ni, cari mana yang hadir. Kat sini pun boleh filter. Lepas filter nama kelas, filter hadir ataupun tidak hadir. Okay, cikgu klik hadir, cikgu select lah. Select daripada atas sampai bawah berapa jumlah murid tu, dia akan tolong kirakan kat sini. Kalau ada 15, 15 lah. Macam ni sekarang dia ada 2 saja. Okay. Jadi kalau ada apa-apa masalah, cikgu boleh tanya saya. Ini saja yang saya boleh share sekarang untuk memudahkan kerja cikgu. Okay, tak perlu cikgu nak buat repeatedly, ulang-ulang banyak kali. Kalau next class pun nanti cikgu boleh filter dekat dia punya timestamp ni. Okay, cikgu boleh tengok. Lagipun siapa yang isi macam minggu yang pertama, cikgu nampaklah dekat sini. Okay, minggu yang kedua dia akan berada di bawah. Cikgu boleh tengok daripada segi dia punya masa, dia punya tarikh. Kalau macam ni kelas hari ni, inilah tarikh dia 30 Jun. Okey cikgu. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh kontak saya. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan boleh diamalkan. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.